Okay. So before we proceed to today's class, okay, so let's recap the things that we learned in the last class. Okay, so last class we learned how to graph of polynomial functions or how to sketch a graph for polynomial functions. Okay, for example, we have these functions fx okay, fx equal to 4x cubed plus 6x plus 2. Okay, so in order to sketch for these functions, okay, for this function fx, so we can use our differentiation techniques, okay, differentiation technique or derivative technique to draw this graph. Okay, so basically we have 12 steps. Step number 1 until step number 12. Okay, so yang the main thing yang saya nak cover last class, kita belajar regarding step number 1 until step number 6, yang ni berkenaan dengan first derivative, which is we do the first differentiation. Okay, we get the first derivative. So first derivative ni kita punya tujuan dia untuk apa? From this first derivative ni tujuan dia untuk kita dapatkan apa? Dia punya purpose dia, actually first derivative ni tujuan yang pertama dia untuk dapatkan interval. Okay, we want to get the interval for increasing and decreasing functions. Okay, so if f prime x positif, okay, greater than 0 or positif, saya highlight kat sini dia positif lah. Okay, maksudnya apa dia? Increasing. But if f prime x equivalent to negative, okay, this one is the decreasing functions. Okay, decreasing function. And then from this step 1 until step 6, okay, we also can find the extremum points. Extremum points. Or to be specific, we can say that extremum points contain of minimum point and also maximum point. Okay. And then yang ni juga kita panggil apa? Kita panggil sebagai critical points. Okay. Extremum point ni kita panggil apa? Kita panggil sebagai equivalent to critical points. Okay. Normally it represent by value of x. So macam mana nak dapat dia? Kita buat yang table and then table of interval for f prime x for first differentiation. Lepas tu kita buat apa? Kita dapatkan dia punya apa? Dia punya intervals dia. Okay. Sekejap ni ada pelajar baru datang. Okay, so kita buatlah table yang interval. Lepas tu kita ada table test value. Okay, next column we have column sign of f prime x. Okay, f prime x. Okay, ini yang kita learn last class untuk first derivative. Okay, step 1 until step 6 and then step 7 until step 12. Okay, next kita nak buat apa? Kita boleh buat kat sini saya sambung. Okay, kita juga akan buat step 7 until step 12. Okay, kita buat second derivative. We differentiate for another time. Okay, for another time or for second time. Okay, so what is the purpose that we differentiate for second time? Okay, for we differentiate for second time because we want to know the interval for concave up and concave down, and also from here we can get the inflection point. Okay, so nak tahu dia concave up ataupun concave down macam mana, dia punya result dia from this table ni juga. Kita akan buat table yang sama, cuma beza dia nanti apa? Sign ni kita tukar, sign of instead of f prime x kita tukar kepada sign of f double prime. Okay, so sign ni sekali lagi kita kena tukar untuk yang second derivative. Kita akan buat apa? F double prime x. Okay, so nak dapat sign ni kita masukkan dalam function f double prime x. Okay, so untuk yang
F double prime ni nak tahu dia concave up or concave down. Okay. So if the result from this sign off ni, this result, if positive, maksudnya apa? Dia concave apa? Okay, result dia positif. Dia concave up ke concave down? Concave up. Concave up kan? Concave up tu maksudnya dia buka ke atas. That means kat sini adalah value minimum point kat bawah dia. And then but if the result is negative, it concave down. Okay, so concave down dia buka ke bawah. So result yang kita dapat ni basically result X ni ialah result yang maximum point. So nak dapatkan maximum point kita boleh dapat daripada concave up ataupun from the increasing dengan decreasing tadi. And then macam biasa nak dapatkan inflection point, okay, from here the X, nak dapatkan inflection point kita buat macam mana? Kita gantikan dalam dia punya apa, dalam function F dia, okay, function F. Ini untuk inflection point. Okay. Itu yang kita belajar last class, okay, yang kita belajar last class. Okay, so before we proceed to the next subtopic, graph for rational functions. Okay, rational function konsep sama juga. Rational function nanti kita akan buat table juga nanti. Kita akan buat table yang first derivative and second derivative. Okay, first derivative and second derivative. Cuma bentuk dia adalah bentuk rational form lah. Dia punya apa, equation dia nanti. Okay, so before we proceed, do you have any question regarding our previous homework 39, 40 and 41? Okay, kalau awak ada soalan kita boleh bincang dulu. Kita bincang dulu apa masalah-masalah untuk homework 39, 40 and 41. Okay, ada, boleh tengok balik. Kalau ada soalan nak tanya boleh. Sir, Ya. saya nak tanya pasal homework 41. Aha. Soalan nombor 4. Saya tak dapat. Tak dapat sekejap sedang cuba. Soalan nombor apa tadi? Nombor 4. Nombor 4 yang fx x minus 2 power of 4 minus 1 kan? Okey. Yang lain ada soalan lain lagi tak? Yang macam soalan yang apa? Yang awal-awal sikit ke? 39, 40. Kalau ada soalan kita buat yang tu dulu. Kalau tak ada soalan saya akan proceed ke homework 41 je lah. Homework 41. Okay. Sekejap saya tengok soalan dia. Homework 41. Okay, so yang lain pun boleh tengok juga soalan nombor 4 for homework 41. Okay, for homework 41.
Okay, so soalan dia. Okay, given fx equivalent to x minus 2 and then power of 4 minus 1. Okay. Yang awak tak dapat yang mana? Yang untuk B, C ataupun semua ya? Maksud A boleh kot, kan? A boleh yang start B. Okay. So A dapat dah. Okay. A x-intercept patutnya dapat. Okay. Nak dapatkan x-intercept, kita let y equal to 0. So we get 1, 3. Okay. 1 dengan and 3. Dia punya apa? X-intercept dia. Okay. At 1, x equal to 1 and x equal to 3. And for y-intercept, okay, we should get 15. Okay. We should get 15. Maksudnya dekat y equal to 15, x dia akan jadi 0 lah. Okay. X dia akan jadi 0. And then B, the interval fx is increasing or decreasing, hence determine the extremum points. Okay. So biasa yang ni kita nak kena buat step 1 until step 6. Okay. Step 1 until step 6. So step number 1, we need to differentiate. Okay. We need to differentiate the fx functions. This function kita differentiate macam biasalah. Yang ni kalau kita tengok form dia macam form composite. Okay. Form composite kita differentiate yang luar dulu. So kita dapat 4x minus 2 and then power minus 1 and then we differentiate inside 1. X tu kita differentiate dapat 1. Negative 2 kita differentiate dapat 0. And then this one kita differentiate minus 0. Okay. Tak tulis pun tak apa. Okay. So kita simplify dia. So jadikan inilah 4 times x minus 2 power of 3. Okay. So dekat sini boleh yang untuk B ni. Okay. So bila kita dapat this one and then next step. Okay. Ni step number 1. Step number 2 kita kena apa? Kita kena let this function we need to equal with 0. This one step 1. Okay. Ataupun saya buat S1. Okay. Now S2. Kita assume equal to 0. Okay. 4 x minus 2 power of 3 equal to 0. Okay. So from here we solve for x. We solve for x. X kita dapat berapa ni? X kita dapat 2, betul? X dapat 2. And then step number 3 kita buat apa? Kita buat dia punya apa? Dia punya lines, critical lines. Okay. So step number 3, critical lines. Okay, so critical line from here we know that this one. Okay. We can have interval from negative infinity here, and then another interval is from 2 to positive infinity. Okay, so next step we do the table. The table for first derivative. Okay, kita buat table sekejap. Okay. Table interval. Test value dulu. Okay, so first interval from negative infinity to 2. Second interval from 2 to positive infinity. So kita test value. Okay, kita masuk dalam ni, kita dapat apa? Dapat negatif. And then yang ni pun kita test value, kita ambil 3. Masuk dalam ni dapat positif. Betul. Okay, dapat positif. Negatif dengan positif. Okay.
Lepas tu, apa kita buat? Kita nak pilih sign dia. Okay, step number 6. Sorry, number 5. Okay, we choose the correct sign. Choose the right or the correct sign. Okay, maksudnya apa? Kalau negatif tu apa? Dia decreasing. Okay. Okay, so kita tengoklah fx. Okay, kalau value dia positif, maksudnya apa? Dia increasing. Okay, increasing. Okay, so berapa dia punya interval dia increasing? Increasing ni from 2 to positive infinity. Fx, f prime x negative, that means it decreasing. Decreasing from negative infinity to 2. Okay, so itu kita dia punya apa? Dia punya sign. So now kita nak tengok sign dia macam ni. Ni 2. Okay, so kalau kita tengok ni daripada negative infinity to 2, dia decreasing. So bila decreasing, graf dia akan turun macam ni. And then from 2, tengok ni from 2 to positive infinity, dia increasing. So dia akan naik macam tu. Okay, dia akan naik. So kita tahu lah, bila graf bentuk macam ni, curve macam ni, bawah ni apa? Point apa ni? Point minimum ke maksimum sekarang ni? Kita ada. Minimum. Minimum yang kita ada kan. Sebab dia kat bawah, the lowest point. So the minimum kat mana? Dekat x equal to 2. Ni value x ni. Okay. So value x. So seperti biasa, nak test, nak tahu dia punya point dia tu, apa kita buat? Kita buat dia punya apa? Dia punya equation lah. Masuk balik dalam equation. Sebab point, ingat point dia mesti kena masuk balik dalam equation x naught f x naught. Ini dia punya apa? Koordinat dia. Ini koordinat x, yang ni koordinat y. Okay. So when x equal to 2, so kita masuk balik dalam function kita fx. Okay, fx equivalent to x minus 2 power of 4 minus 1. So therefore x kita equal to 2. So we get 2 minus 2 power of 4. So we get negative 1. Okay, we get negative 1. So exactly berapa kita punya ni? Kita punya x naught kita apa? 2. Okay, kita punya y kita berapa ni kita buat ni? Negative 1. Okay, negative 1. So dapat minimum point dia. Therefore minimum point, okay, berapa? 2 negative 1. Okay, 2 negative 1. So now ada maximum point dah kat sini kat graf kita. Tak ada kan? Okay, sebab dia ada one interval saja. So and then untuk maximum point awak tinggal pun boleh, ataupun awak tulis maximum point, ataupun tulis no maximum point, ataupun awak tulis maximum point does not exist pun boleh juga. Okay. Okay, so ini untuk question B. Boleh dapat yang B ni? Siapa tahu tanya tadi? Dapat sir. Okay, awak dapat macam ni juga ke dapat lain? Saya ada salah sikit dekat Okey. tengah-tengah. Okay, tak apa, tak ada masalah. Cuba ni kan, yang penting cuba buat. Okay, and then C soalan dia C, interval for concave up and concave down. Concave up and concave down. So seperti biasalah, kita kena buat step 7 until step 11. And then minta kita punya inflection point. Maksudnya kita kena buat sampai step 12. Okay, step 12. So macam biasa, untuk step 7 kita kena buat apa? Kita kena differentiate for second time. So kita differentiate macam biasa. Ini kalau kita tengok soalan ni, ada tak agak-agak concave down? Concave down mungkin tak ada lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada maximum point. Okay, dia tak ada maximum point. Tak apa, nanti awak cuba apa? Proceed. Yang ni saya rasa tak ada masalah dah nanti. Okay, bila awak buat ni dia tak ada masalah. Sebab dia dah solve dah yang B tadi. Jelas Jelas sir. Okay, Alhamdulillah. Okay, yang C ni nanti awak proceed lah. Proceed. Saya takut tak sempat nanti untuk kita punya apa rational functions sebab tak ada masalah dah. Okay, ingat. Untuk yang ni dia ada concave. Concave apa? Concave up saja ni. Tengok, kalau kita lukis yang sketch ni pun kita nampak ada concave up saja. Concave down ada tak? Concave down tak ada. Okay. Concave down. Okay. Tak ada.
Kenapa tak ada? Sebab dia tak ada maximum point atas ni. Okay. Ataupun nak proving pun nanti awak buat table pun awak akan nampak. Awak takkan ada value yang concave down. Value yang F double prime ni, value yang negatif ni nanti dia tak wujud. Okay. Nanti awak akan dapat value apa? Value positif je dua-dua. Dapat dua-dua positif. Okay. 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 So, saya rasa itu saja kot soalan tutorial kita. Okay. So, tutorial kita InsyaAllah ini kita masuk topik yang baru Mana saya punya ni tadi? Mana saya punya download tadi? Sekejap saya check Okay. So, sekejap. Okay, untuk skrin ni yang mana yang lagi jelas? Saya letak kat sini ke? Ataupun kalau saya pusing? Hello, dengar? Yang ni jelas okay. Okay, kalau dalam buku awak tu, dalam muka surat on page 42, okay, graph of rational functions. Okay, hari ni kita tengok rational functions. So, rational function ni yang mana? Okay, rational function is function in the form of fractions. In the form of fractions. So, maksudnya, okay, so kalau kita punya graph kita, function kita fx
equivalent to x plus 2 and then 2x plus 1. Okay. So macam mana nak lukis dia punya graf dia? Okay. Macam mana nak lukis dia punya graf dia? Kita boleh guna teknik differentiation. Okay. Guna teknik differentiation. Basically kita akan ulang balik. Okay. Step number 1 until step 12. Okay. Step number 1 until step 12. Maksudnya apa? Step 1 until step 6. Okay. This one for first derivative. And then kita buat table dia. Kita buat table. Kita nak tengok dia punya increasing dengan decreasing function. And then tengok dia punya critical values kalau ada. And then step number 7 until step 12 kita buat dia punya apa? Second derivative. Second derivative, lepas tu kita solve for x, dapat x dia tu kita buat apa? Kita dapatkan dia punya apa? Interval untuk concave up dengan concave down. And then we find the inflection points. Okay, tapi untuk yang rational ni dia tak ada inflection points. Okay, tak ada inflection point. Kenapa? Sebab most graph for rational functions, okay, graph dia nanti kalau kita lukis, graph dia selalunya bentuk dia macam ni. Okay, bentuk dia macam ni. Dia bukan macam yang polinomial. Polinomial sebelum ni macam ni. Okay, so dekat tengah-tengah ni kita panggil apa? Panggil inflection point. Point where it changing from concave down. Okay, concave down ni dia tukar kepada concave up. Okay, so untuk yang rational ni, graph dia in general most of the graph bentuk dia macam mana? Bentuk dia yang saya lukis tadi. Okay, sama ada macam ni. And then dia ada satu lagi reflection dia ke bawah. Okay, dia reflection ke bawah. Itu graph of rational functions. Awak pun dah belajar bentuk graph ni dalam pre-calculus last semester. Okay, so for graph for rational functions, okay, dia punya step sama juga, cuma dia ada additional, we need to find the asymptotes. Okay, we need to find the asymptotes. Okay, we need to find the asymptote. So what is asymptote? Asymptote is the straight line that a graph approaches without touching. So we have two types of asymptotes. We have vertical asymptotes, this one for x-axis, and we also have horizontal asymptote, this one for the y-axis. Okay, contoh asymptote saya lukis. Okay, contohlah sini line. Okay, sini for example 2. This one 1. Okay, so kalau saya buat graph dia, suppose saya buat color lain. Okay, so kita apa differentiation asymptote? Asymptote is the line approaches without touching. Okay, without touching the vertical asymptote and horizontal asymptote. So kalau yang vertical ni yang menegak. So when line x equal to 1 this one we call as, okay, this one we call as vertical asymptote. Vertical dia menegak ni line dia, which is at x equal to 1. And then yang untuk yang melintang ni, horizontal ni, this line ni at value apa? Part C? Y. Okay, so when y equal to 2, this one we call as horizontal asymptote. Horizontal asymptote. So this line, this graph kita ni kalau awak tengok, dia pergi approach dekat line tadi, tapi dia tak sentuh pun line asymptote yang warna merah ni. Line asymptote ni dia tak akan sentuh. Okay, tapi dia approaching. Dia menghampiri sahaja. Okay, itu kita panggil asymptote. So what is asymptote? Asymptote is the line that the graph approaches without touching the asymptote lines. Okay. Okay. So sini cara nak dapatkan vertical asymptote. Okay. So in order to get the vertical asymptote, vertical yang mana? Yang x-axis. Okay. Okay, dia on x-axis. So we let the denominator of the rational functions equal to 0 and then we solve it. Okay, kita ambil dia punya denominator. Contohlah graf dia ni. Ini denominator dia. Okay, so from here denominator is 2x plus 1 and then we
equal to 0. Lepas tu kita solve untuk x. So kita solve, kita dapatlah x equal to -1/2. So that means dia punya vertical asymptote dia dekat x equivalent to -half. -half. So bila kita lukis graf dia nanti, kita akan buat line dia ni. Dekat mana? Dekat -half. Line untuk apa ni? Ini untuk line yang vertical, yang menegak ni. Okay. Itu untuk vertical. And then bila kita dah tahu dia punya denominator tu, we solve and then we find its analysis by approaching the value from the left and the right hand side. Okay, so lepas tu kita akan buat limit dia. Kita buat limit, kita tahu dia punya x tu equal to half, -half. So kita buat limit when x approaches apa ni? Approaches -half. Lepas tu kita kena buat dua-dua, from the left and from the right. From the left kita letak negatif kat atas. Lepas tu kita ada function fx, kita cari value dia. Okay. And then kita juga buat from the right. From the right kita letak dekat atas dia positif. Letak dekat atas dia positif. And then untuk yang ni, untuk yang vertical asymptote, normally limit dia tu akan dapat whether positive infinity ataupun negative infinity. Okay. Dia akan dapat sama ada positive infinity ataupun negative infinity. Saya ulang, dia akan dapat only positive infinity or negative infinity ataupun sometimes dia dapat dua-dua positive infinity ataupun dua-dua negative infinity. Okay, itu untuk vertical asymptote. Nanti kita tengok contoh untuk lagi jelas lagi. And then next for horizontal asymptote, how to get this horizontal? Horizontal asymptote we can find the limit of x when x approaches negative infinity and positive infinity. So terbalik pula, kita akan buat limit, okay, when x approaches positive infinity for these functions. Okay, so nak dapat dia macam mana kita buat? Kita divide the numerator and denominator with the highest degree of x in denominator. Yang ni kita kena ulang kaji balik. Yang chapter kita belajar awal semester ni untuk yang vertical asymptote dengan horizontal asymptote sebab dia guna limit. First kita guna yang positif. Lepas tu kita buat juga limit when x approaches negative infinity for function fx. Okay, for function fx. So kita dapat limit dia. Okay, itu kita dah dapat vertical asymptote. And then once we get the vertical asymptote and horizontal asymptote, next step kita buat apa? Kita buat step 1 until step 12. Kita buat seperti biasa. Okay, kita kena buat first derivative and then kita buat table, lepas tu kita dapatkan dia punya critical values, lepas tu kita buat second derivative and then kita buat table balik, lepas tu kita dapatkan dia punya values, contoh macam inflation values kalau ada. Okay, itu untuk rational form. Okay, kita tengok contoh ni, contoh example 7. Okay, example 7 ni quite complicated. Okay, kita tengok yang more simpler example first. Kita tengok buku yang satu lagi, buku homework. Okay, our book homework. Okay, buku ni. Okay, buku ni cuba kita tengok yang okay, kita tengok on page 42. Okay, on page 42 kita buat example yang ni dulu, lagi mudah sikit. Okay, dia pendek je, dia direct. We need to find the vertical asymptote and horizontal asymptotes and its analysis. Okay, kita tengok contoh ni dulu yang dia bagi. Okay, first we have these functions. Okay, this function fx equivalent to, okay, x minus 2 over x plus 3. Okay, x minus 2 over x plus 3. Okay, so nak dapatkan vertical asymptotes, okay, nak dapatkan vertical asymptote tadi apa yang kita kena buat? Kita let the denominator equal to 0. Okay, let the denominator equal to 0. Okay, so we let this one, denominator dia, yang ni denominator, yang ni numerator, tulis pendek je. Okay, numerator, this one denominator. Okay,
So when we let this denominator equal to 0, x plus 3 equal to 0. So we solve for x. So x equal to negative 3. And then kita buat dia punya apa? Analysis dia. Analysis tu apa? Analysis tu kita kena buat when x approaches the negative 3 from the left and from the right. Okay, so analysis ni apa? Analysis ni kita kena buat find the limit when x approaches negative 3 from the left. This one from the left. And x approaches negative 3 from the right. So from the right atas tu ada positif. Ada tanda positif ni dekat atas negative 3. Okay. So kita pun buat analysis yang ini kita dah belajar dulu awal-awal semester. Okay. So when x approaches a negative 3, okay, dalam ni. So bila kita tengok untuk yang case this one, okay, for this case when x approaches negative 3. So kita buat apa maksud x approaches negative 3. So this is negative 3. Okay. So x approaches negative 3 from the left. Okay, cuba kita tengok balik table ni. Yang kita belajar awal dulu. Muka surat. Okay, on page 10. Okay, yang ni dalam yang notebook bukan exercise punya book. Okay, on page 10. Okay, kita ada infinite limit. When x approaches A. Okay, when x approaches A. Okay, tengok ini graph untuk rational functions. Okay, 1 over x square. Kita tengok when x approaches 0 from left. Yang bawah ni, from the left. Kita dapat positive infinity. So, ini dia punya line dia. Line x equal to 0. X equal to 0. So, bila dia nak approach kosong ni daripada kiri ni, daripada left. Dia boleh sampai kosong tak? Kosong dia tak akan sentuh. Dia tak akan sentuh kosong. Dia tak akan ambil kosong. Dia, value yang dia nak pakai tu ialah value yang sebelum-sebelum kosong ni. Okay. So, kalau kita tengok daripada graph, senang je dapat jawapan. Okay. Kalau dia approach kosong tu, dia akan naik ke atas. Naik ke atas tu dia pergi mana ni? Atas ni value apa? Value positive infinity. So dia akan apa? Dia akan dapat positive infinity. Okay. And then when x approaches 0 from the right, ni from the right. Tengok arrow saya ni, from the right. Daripada kanan. Okay. So kita boleh ikut graph ni. Approach, dia naik atas. Sampai mana value atas ni? Atas ni adalah value apa? Value positif. So that's why dia akan dapat positive infinity. Okay. Itu kalau dia approach apa? 0 and from the left and from the right for this graph. Kita tengok satu lagi contoh. Okay. For this function fx 1 over x. Okay. So kalau dia approach, yang ni kita tahu dah x dia equal to 0. Contoh tadi x dia equal to 0. So dia approach 0 from the left. Ni from the left. Tengok ada kosong kat atas 0 ni. So dia approach 0 ni time point 0. So dia approach, dia pergi mana lama-lama ni? Bawah ni value apa? Ini value y equal to positive infinity. Bawah sekali ni value y equal to negative infinity. Okay. So dia pergi ke mana? Dia approach ke negative infinity. So that's why limit x approach 0 from the left for 1 over x, dia akan dapat negative infinity. Kalau untuk from the right, okay. Kalau untuk from the right yang atas ni, tengok. Dia ada plus. So dia daripada kanan, dia naik atas. Atas ni pergi mana ni? Pergi ke positive infinity. So that's why dia akan dapat positive infinity. Okay. So ni dia tulis. Positive infinity from the right and then from the left, dia dapat negative infinity. Okay, ini senang kalau dia bagi graph. Kalau kita ada graph, kita boleh dapatkan apa tu negative infinity dengan positive infinity from the graph. Sekarang ni kita nak kena lukis graph. Graph kita pun tak ada lagi, betul? Kita tak ada graph lagi. So macam mana nak dapat ni? Okay. So macam mana nak dapat? Salah satu cara lagi nak dapat. Okay, saya tunjuk kat sini. Okay, when x approaches 0 from the left. Okay, so ni line dia. Okay, ni line x equal to 0. Semua nampak ah? Nampak, sir.
Okay. So sekarang ni dia nak approach 0 from the left. Okay. Dia nak approach 0 from the left. So, kalau kita buat, contohlah kita buat table macam ni sikit. 0 x dengan fx. Okay. So from the left, x tu can be which value? Value that less than 0. So x can be -1, x can be -2. So kalau kita cuba masukkan dalam equation ni, okay, masukkan dalam equations function kita apa? 1 over x. Okay. So kalau x dia equal to -2. Kita masuk dalam tu, kita akan dapat fx dia berapa? Dapat -half. Macam mana dapat ni? Gantikan 1 over -2. So dapat -half. Lepas tu kita masuklah x kita test pula -2, -1. Sebab dia nak approach ke 0. Okay. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi -1. Betul? Okay, lepas tu kita buat pula. Okay. Dia nak pergi ke kosong ni. Kosong ni boleh ambil tak? Tak boleh ambil. Dia tak boleh ambil. So value ni contoh kita ambil x -0.5. Okay. Masuk dalam equation kita. Okay. 1 over -0.5. So berapa dapat? Cuba tekan kalkulator awak. Dapat -2. Betul? Okay. Dapat -2. Lepas tu kita ambil lagi value. Ini tolong mute siapa tu? Okay. Ni tolong mute siapa tak mute tu? Okay. So sekarang ni x approach 0. Kita ambil value yang kecil lagi. -0.05. Contohlah kan. -0.05. Masuk dalam kita punya equation kita ni. Okay. -0.05. Okay. Yang atas ni tak ada negatif. Cuba tekan kalkulator awak dapat apa? So dapat tu -200, betul? So kalau value tu dia lagi approach kepada ke 0 ni, lagi hampiri ke kosong ni, lagi dekat dengan kosong, value dia nanti kalau awak tengok sini daripada -half, ini -1. Makin lama dia akan makin membesar nilai dia. Nilai dia lagi besar tu bagaimana? Nilai infinity. Lepas tu depan dia ada apa? Ada negatif. So that's why dia akan dapat negatif infinity. Lagi dekat dengan kosong, value tu akan jadi negatif infinity. Okay, so that's why kita dapat when x approach 0 from the left yang ni, kita dapat negatif infinity. Boleh? Now kita tengok yang from the right pula. From the right, okay, yang ni. Kita buat konsep yang sama, boleh buat table ni. Ini kalau bukan daripada graf lah. Kalau bukan daripada graf. Cek padam. Okay. Okay, kita buat. Ni x, yang ni fx. Okay. Now dia nak approach 0 from the right. Okay, from the right, yang ni daripada sini. Nampak? Kosong boleh approach tak? Tak boleh. Tak boleh. Okay. So kita ambil yang nombor yang besar dulu. Contohlah. Okay, kita ambil nombor yang kat sini. Contoh kita start dengan 2. Lepas tu dia boleh 1. Sebab dia nak menghampiri ni. Dia daripada kanan kan. So dia lalu 2 dulu. Okay, kalau x2 masuk dalam function fx ni, dapat apa? Fx jadi 0.5. Betul? 1/2. Bila x dia jadi 1, dia akan jadi apa? Jadi 1 juga. Lepas tu kalau kita ambil 0.5 dekat dengan kosong ni. When x 0.5, dia nak approach 0 from the right. Okay, kita dapat apa? Dapat 2, betul? Kita ambil value yang lagi kecil pula. 0.005. Value yang dekat, nak dekat dengan apa? Dengan kosong ni, daripada kanan. Ataupun kita nak ambil value ni, 0.05. So bahagikan 1 over 0.05. Kita dapat 200. Kalau kita ambil nombor lagi kecil lagi, dekat dengan kosong ni, instead of 0.05, kita buat 0.005. Agak-agak berapa dapat value dia ni? Okay, 1. 2,000 sir. 2,000 dapat. Saya dapat macam 20,000 dapat 20.
20,000 kan, sebab kosong tu ada banyak sikit. Betul? Value dia lagi besar ni bila dia nak dekat kosong, menghampiri kosong. So value yang besar ni kita panggil apa ni? Dekat dengan kosong ni nanti dia akan dapat positif infinity. Perasan tak value dia makin lama makin besar. Lagi dekat yang kosong dia approach lagi dekat dengan kosong, lagi hampir kosong dia dapat positif infinity. So that's why when approach zero from the right dia akan dapat positif infinity. Yang bawah ni. Okay. So ada dua cara lah. Satu daripada graf, satu lagi kita boleh masukkan satu-satu macam ni. Tapi kalau dalam exam nak masuk satu-satu macam ni letih lah. Kan? Banyak. Bila nak siap kan. Okay. So shortcut dia nak mudah. Okay. Kalau limit. Okay. Kita ada function dia 1 over x. When x approach, kalau macam contoh ni tadi, 0 from the right. Okay. From 0 from the right. Kalau awak tengok from the right, awak tahu. Kalau kita buat line ni, this line. Okay. This line. Okay. 0 from the right. From the right, awak ambil value mana-mana yang daripada kanan. Awak ambil apa? Ambil 1 contoh. Ambil 1. Ambil 1. Value dia 1. So masuk dalam ni. 1 over 1 dapat apa? Dapat positif. Betul. Positif 1. Maksudnya jawapan awak tu ialah positif infinity. Okay. Jawapan dia sama ada positif infinity ataupun negatif infinity. Okay, so jawapan dia positif infinity. And then kalau limit when x approach 0 from the left for 1 over x. So kita tengok pula yang daripada kiri ni. Approach 0 tapi from the left. 0 boleh ambil tak? Tak boleh ambil. Okay. So kita tengok value apa yang duduk belah kiri. Ambil mana-mana value boleh. Value apa? Contoh kita ambil value negatif 1. Okay, lagi kecil lagi senang. So masuk dalam ni. So dapat 1 over negatif 1. So value dia dapat apa? Dapat negatif. Dapat negatif kan? Negatif tu maksudnya apa? Negatif infinity. Maksudnya apa? Negatif infinity. Sebab value dia sama ada positif infinity ataupun negatif infinity. Okay. Itu cara dia. Okay, sekali saya ulang. Kita tengok contoh ni pula. Kita tak nak guna table. Okay. Okay, kita tahu function dia fx equal to 1 over x square. And then x dia dekat kosong. Critical point dia. So kita nak tahu limit when x approach 0 from the left. Okay, for function fx ni, which is function fx to 1 over x square. Okay. Value dia negatif infinity ataupun positif infinity. Cara yang mudah dia, okay, awak lukis satu line ni. Line apa? X0. So yang ni apa? From the left. Okay. From the left. Yang ni left. So from left yang ni lah. Daripada kiri. So awak ambil satu value daripada kiri ni. Sebelum sampai kosong. Value apa awak nak ambil? Contohlah awak ambil value negatif 2. Okay. Masuk dalam equation ni. 1 over x kita ambil negatif 2. Nak ambil negatif 1 pun boleh. Kita ambil negatif 2. Lepas tu kita kuasa 2. Betul ikut dalam function. So kita dapat apa? Dapat 1 over 4. Betul? 1 over 4 ni negatif ke positif? Positif. 1 over 4 negatif. Positif. So automatic kita akan buat positif infinity. Sebab yang ni positif. Faham? Okay. And then tengok juga belah kanan. From the right limit when x approach 0 from the right. Okay. Function dia sama juga 1 over x square. So kita tengok value yang belah kanan. Kanan dia dari sini lah. Okay. Kita boleh ambil 1, kita boleh ambil 2, kita boleh ambil 3, kita nak ambil 1000, 2000 boleh, tak ada masalah. Yang penting dia apa? Dia bukan kosong sebab dia approach to 0. So kita ambil contohlah kita ambil 1. Okay. Ambil 1. So kita gantikan 1 over 1 square. So dapat 1. 1 ni apa? Positif negatif? Positif. So positif automatic jawapan dia tu ialah positif infinity. Okay, positif infinity. So that's why dia dapat dua-dua positif infinity. From the left pun positif. From the right pun positif ni. Sama macam jawapan kita ni. Positif, positif. Okay. So now kita pergi untuk soalan kita yang asymptote ni. Okay, ni ulang kaji ni. Ni ulang kaji. Okay. Kat mana dah? Okay. So now, okay, we go back to our questions. We want to find the vertical asymptotes.
Okay, so we recap. In order to find the vertical asymptote, first step we make it equal, our denominator equal to 0. Okay, so we know that our x equal to -3. So -3, and then we do the analysis. Analysis tu apa? Kita buat when x approach -3 from the left, tengok berapa dapat value dia. Okay, so macam mana value dia dapat positive infinity ni? So cuba kita buat konsep yang saya explain tadi. Okay, so kita masukkan. So kalau -3 from the left, okay, we can choose any value from the left. Kita ambil lah. Nak ambil value berapa ni? Contoh. Value apa nak ambil? Seorang tolong bagi tahu. -5. Okay, -5. Nak ambil -5 kan? Okay, kita ambil -5, gantikan x ni semua dengan -5. Okay, so kita jadi -5 minus 2, -5 plus 3. Okay, so bila kita solvekan this one, kita dapat apa? Dapat -7 over -2. Okay, -7 over -2. Maksudnya dapat 7 over 2. Betul? Okay, so 7 over 2 ni positif ke negatif? Positif kat depan ni. So kita tak tulis. Okay, so kita buat conclusion, therefore dia ialah positif infinity. So that's why dapat positif infinity ni. Ataupun kita tulis infinity saja pun dah betul lah. Kadang kita tak tulis pun tak apa dah. Sama dengan infinity. Okay, clear, jelas. Okay, next kita cuba yang from the right pula. From the right, the x approach -3 from the right. So bila kita nak test dia, kita boleh ambil mana-mana value yang duduk belah kanan. Okay, yang tak kena lagi -3 ni, value yang kat sini ni, which is dia boleh jadi value berapa ni? Kita boleh ambil -2, -1, 0, 1, 2. Okay, nak ambil 10 boleh, nak ambil 1000 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so nak ambil value berapa ni? Kalau untuk yang belah kanan ni. Okay, -1. Suka sungguh negatif buat ni. Okay. Boleh nak ambil, tak ada masalah. -1. X ni gantikan -1. Minus 2. And then -1 plus 3. Okay, we get -3 over 2. Betul? So, conclusion dia apa? Ni depan ni ada negatif. Okay, therefore, so negatif infinity jadi. So, that's why dapat negatif infinity ni. Okay, contoh. Ini contoh lah. Ataupun tak nak ambil -3, nak ambil kosong. Boleh. Kita ambil kosong. Okay, kita gantikan tadi. Instead of -1, kita ambil kosong. Okay, so dapat -2 over 3. So, sama juga. Dapat infinity. So, dah settle lah. Settle untuk vertical asymptote. Okay, vertical asymptote. So far ada soalan tak ni? Tak ada sih. Okay. Next, kita buat horizontal asymptote. Okay, horizontal asymptote. So, nak buat horizontal asymptote, tengok balik nota tadi. Mana nota dia? Okay, dalam buku awak ni. Okay, so for horizontal asymptote, okay, find the limit, okay, find the limit fx when x approaches negative infinity. Ini terbalik pula. Approaches negative infinity and positive infinity. Maksudnya kita buat limit when x approach positive infinity for function fx. And satu lagi, limit x approach negative infinity untuk function fx. Tadi kita bukan approach negative infinity, tadi approach value tadi. Value negative 3 kan. Tapi untuk horizontal ni dia approach negative infinity. Itu dia punya method dia lah. Dia punya method dia. And then nak solve dia. Okay, kita divide denominator and numerator with the higher degree of denominator. Okay, so kita buat ni dulu. So kita gantikan. Yang ni dia combine sekali sebab value dia akan dapat sama. Okay, untuk horizontal asymptote ni. Okay, kita buat limit when x approaches positive infinity for x minus 2, x plus 3. Okay. So, bila kita masukkan value infinity dalam ni, kita akan dapat infinity minus 2 over infinity plus 3. So, bila case infinity over infinity dalam bentuk rational form, kita belajar dulu awal semester.
Kita kena solve dia, kita buat apa? Kita boleh tinggal macam ni. Salah. Kita kena apa? Kita kena divide numerator and denominator with the higher degree of x from denominator. So kita buat macam ni, kita akan buat limit x approach positive infinity. So kita akan bagilah, okay, x minus 2 over x sebab dia punya highest degree x. And then denominator pun x plus 3 over x. Okay. So kita boleh combine dia. Okay, combine dia akan jadi macam dalam buku buat tengok tu lah. Okay, x over x minus 2 over x. Then x over x plus 3 over x. And then our theorem said that when limit x approach infinity for 1 over x, dia akan jadi apa? Ingat lagi tak? Apa? Jadi 0 kan? Dia jadi 0. Okay. So kita boleh solve macam biasalah. Yang ni kita akan dapat 1. 1 minus 2 over x. And then 1 minus 3 over x. Yang mana ada over x ni semua nanti akan jadi 0 ni. Okay. So kita dapat 1 over 1. Okay. Kita dapat 1 over 1. So dia punya limit dia apa? Dia punya horizontal asymptote tu dekat 1. Ingat horizontal tu apa? Dia nak cari value y. So therefore y dia equal to 1. Okay. Boleh? Untuk horizontal ni. Okay. So dalam buku dia buat combine. Dia nak buat combine sekali negatif infinity, dia buat combine pun boleh. Buat macam ni sekali. Okay. Sebab apa? Sebab value dia akan sama nanti. Tak perlu ulang lah. Maksudnya awak tak perlu buat negatif infinity asing pula. Macam tu. Jawapan dia akan sama. So that's why dia boleh combine macam ni. Awak tulis x approach plus minus infinity pun boleh juga. Okay. Nak buat asing pun boleh. Nak buat asing pun boleh. Tapi dia akan dapat sama juga value. Y equal to 1. Okay. So from here basically kita dah boleh lukis graf dah sebenarnya. Kita dah boleh lukis graf. Walaupun dia tak minta kita lukis graf. Soalan dia minta kita dapatkan vertical asymptote dengan horizontal asymptote. So macam mana kita nak lukis graf? Sekejap saya padam ni. Okay. So nak draw graf dia, mudah je. So kita tengok balik. Value apa? Value x dia, tengok vertical asymptote dengan dia punya horizontal asymptote. So kalau kita tengok vertical asymptote dekat mana ni? Dekat x equal to negative 3. Ni. Ini untuk vertical. Untuk horizontal, y equal to 1. Okay. Ini untuk horizontal. So kita buat graf kita. Okay. Ni line y equal to 1. Y equal to 1 contoh kat sini lah. Okay. And then untuk yang vertical tadi, x kita apa? Negative 3. So negative 3 sini kosong. So negative 3 let's say kat sini contoh. Okay. So kita tahu vertical apa? Line yang menegak. Betul? Line yang menegak vertical. So kita buat satu line ni. Ini line apa ni? Line x equal to negative 3. Line vertical menegak. Okay. And then kita punya horizontal asymptote apa? Dekat y equal to 1. So ni y equal to 1. Okay. So kita buat line. Satu line. Okay. So ni line y equal to 1. Okay. Now kita nak lukis graf dia. Nak lukis graf. Senang je nak lukis graf dia. Tak buat table pun boleh. Tapi dalam exam mungkin kena buat table lah. Okay, so kita tengok balik. Tengok balik kita punya limit tadi. Okay, macam nak besarkan ni. Okay. So kita tengok balik. Limit kita. Okay, saya buat color lain.
Okay. So now kita tengok. First one ni. From the left. X approaches negative 3 and then ada negatif ke atas tu. Maksudnya dia approach negative 3 from the left. Okay. So dia akan dapat apa? Dapat positive infinity. Okay. So sekarang ni dia nak approach negative 3. Ni negative 3. Tengok graf kita. Negative 3. Okay. From the left. From the left maksudnya daripada sini lah. Okay. So from left. Tapi jawapan dia apa? Positive infinity. Maksudnya dia kena turun ke bawah ke naik ke atas. Sini positive infinity. Ni negative infinity. So dia approach. Sampai dia dekat line ni dia akan naik atas. Pergi ke mana ni? Pergi ke positive infinity. Kenapa positif? Kita dapatkan positif ni. Nampak? Bentuk tu graf dia. Okay. Kalau kita buat ke bawah ni salah. Kalau kita buat ke bawah macam ni. Yang ni kalau kita buat ke bawah. Dia salah. Kita buat ada approach negative 3 ke bawah. Yang ni ke mana ni? Ni ke negative infinity. Salah sebab kita punya apa? Limit kita tu positif. Okay, that's why kita ambilkan yang ke atas. Okay, saya padam balik. Okay, now kita buat yang from the right pula. Okay, from the right. When X approach negative 3 from the right. From the right kita tengok dari mana? Tengok yang daripada sini lah. Daripada kanan. Dari kanan. Okay, so bila dia approach negative 3, okay, ke kanan, dia dapat apa? Dapat ni, negative infinity. Okay, dia akan menghala ke negative infinity. So bila dia approach negative 3, negativity maksudnya dia ke bawah. Bawah ni value apa ni? Value negative infinity. So inilah graf kita sebenarnya ni. Inilah graf kita. Graf untuk function apa ni? Function fx equal to x minus 2, x plus 3. Okay. Ini graf kita panggil rational functions. Rational functions. Okay, tak apa. Nanti lepas ni kita akan tengok lagi detail lah macam mana nak draw graph. Okay. So, kita buat contoh. Okay, kita buat contoh. Contoh ni dulu. Apa contoh ni lagi mudah ke? Okay, kita buat contoh homework 43. Homework 43. Nanti awak cuba buat yang ni. Question 1. Question 1 ni. Okay. Aku tak sempat yang ni apa. Kena dapatkan sketch graph. Dia suruh sketch graph. Okay, tak apa. Kita buat ni dulu pendek sikit. Kita buat pendek. Lepas tu kita buat satu partial nanti. Takut tak sempat. Okay, cuba buat ni. Example ni. Okay, kita dapatkan dia punya apa? Vertical dengan horizontal asymptote saya dulu. Nak praktis, dapatkan vertical dengan horizontal asymptote. Okay. Okay. So, nak dapatkan dia punya vertical dengan horizontal asymptote. Okay. Untuk yang vertical asymptote. So, for vertical asymptote. Oh, dapat negatif 2 kan. Apa kita buat? Denominator ni kita samakan dengan kosong. So, 2 minus x we equal to 0. So, we get negative 2. Okay, betul dah. So, bila kita dapat negatif 2, lepas tu kita kena buat dia punya apa? Analysis. So, analysis tu apa? Kita kena buat dia punya limit dia. When x approach negative 2 from the left. Okay, kita nak tengok dia punya value dia berapa dapat. Dapat positive infinity ataupun negative infinity. Okay, so cuba buat analysis saya tengok. Okay, when x approach negative 2 from the right. Berapa dapat value dia? Okay, kita tahu fx tu function dia apa? Function fx tu ialah 1 minus 2x over 2 minus x. Okay, 1 minus 2x over 2 minus x. Dapat positive infinity. Okay, kalau yang from the left,
Dia dua-dua akan dapat infinity ni, cuma nak tahu dapat positif ataupun negatif, ya kan? Okay. Negatif Yang lain dapat dah ni? Macam mana dapat negatif infinity ni? So kita buat perlahan-perlahan dulu. Okay. So mungkin ada student yang internet dia slow ke contoh. Macam saya juga, mungkin dia tak nampak sangat. Kita ulang kaji sikit. Okay, kita buat sama-sama. Okay, x dia negative 2. Untuk yang first ni, okay, when x approach negative 2, x approach negative 2 from the left. Okay, so kita ambil satu value yang berada belah kiri ni. Contohlah kita ambil value yang paling senang sekali, negative 3. Okay, masuk dalam equation kita. Masuk dalam equation, x tu equal to negative 3, 2. Okay, x tu gantikan dengan negative 3. Ya. Okay, cuba kita tengok balik. So 1 minus then. So dapat atas ni dapat apa? Dapat minus 6. Bawah dapat minus pula dah. Jadi plus lah, plus 6. Dah plus 6, yang bawah pun dapat plus juga 2 plus. Sir, Sekejap, bukan plus ni. 7 sir bukan ke X tu sama dengan 2. Mana? Yang vertical as Oh, x2. Okay, bukan negatif 2 Okay, x2. Okay. So 2 minus x equal to 2. Okay, so kita kena start pada line ni balik. Okay, kita tengok balik. Line kita ni bukan approach negative 2 tapi approach 2. Okay, approach 2 kita boleh pilih lah. Kalau belah kiri ni kita boleh pilih 1, kita boleh pilih 0, kita boleh pilih negative 1. Okay. So kita masuk perlahan-lahan dalam ni. Nak masuk negative 3 tadi pun boleh juga. Kita proceed je masuk negative 3. Okay. So kita akan dapat apa? Dapat minus 5 over 5. Betul? Okay, so kita dapat negatif infinity. Betul lah, dapat negatif infinity. Sebab apa? Sebab negatif. Okay, yang ni pula yang bawah dia, kalau greater from the right, kita ambil yang value yang greater than 2. Kita boleh ambil 3, kita boleh ambil 4, okay? Kita boleh ambil 5, tak ada masalah. So bila kita masukkan dalam ni, okay, bila kita masukkan, cuba kita tengok berapa value yang kita dapat. Kejap saya ulang balik ni. Ini value tadi saya ambil apa? Negatif 3. Yang ni kena buat negatif ni. Okay, kena ada negatif. Salah ni. Okay. So contohlah kita ambil value yang paling senang, kita ambil 1 lah. Okay. 1 minus 2 times 1. 2 minus 1. Okay. So kita dapat negatif 1. So kita dapat negatif tadi kan. Okay. Yang bawah ni kalau kita ambil contoh, kita ambil 3. Okay. So kita dapat negatif 5 over negatif 1. So dapat positif. Okay. Positif tu maksudnya positif infinity. Okay. Itu untuk vertical asymptote. Semua dapat dah positif infinity dengan negatif infinity. Untuk yang vertical asymptote ni. Dapat saya. Ya, dapat. Now kita nak buat dia punya apa? Dia punya horizontal asymptote. Okay. So horizontal asymptote, dia punya teorem kata apa? Kita kena approach. Okay. The functions must approach positive and negative infinity. Okay. So fx limit when x approach positive and negative infinity. Kita boleh combine pun tak apa. Nak buat asing boleh, nak combine boleh. Function 1 minus 2x over 2 minus x. Yang ni kita tahu dah kita akan dapat infinity over infinity. So cara dia apa? Kita bahagikan dengan denominator punya higher degree of x. So numerator and denominator. Dapat 2 Okey, kita tengok dulu.
Okay, so dapat 1 over X minus 2 over X over 2 over X over X. Ngerti dulu lah. Okay, cuba buat ni. Takut terikut tersalah juga ni. Okay, so sila pula. Okay, bertenang. Tu tahu masa nak habis dah kan. Tak sabar nak habis kelas ni. Okay, faham tapi insyaAllah kita cuba pelan-pelan. Yang ni dapat apa? 0 minus 2 and then yang ni dapat apa? Dapat 0 kan? 0 sebab 2 over infinity. Okay, minus 1. Betul ni? So dapat apa ni? Dapat 2 ke dapat negatif 2 ni? So negatif 2 over negatif 1. Dapat 2 kan? So kita tahu dah dia punya apa? Dia punya horizontal asymptote ni, horizontal asymptote, okay, at y equal to 2. Kalau tadi yang untuk vertical tu dekat x equal to 2. Kalau vertical tadi dekat mana? Dekat x equal to 2. Okay. So kat sini pun kalau kita nak lukis graf pun dah boleh dah patutnya. Nak lukis graf pun dah boleh. Okay, contohlah kita nak lukis graf juga. Okay, soalan tu kata lukis graf. Tak ada masalah, kita boleh lukis. Okay, kita lukis graf kat sini. Okay, X2, Y2. Contohlah. Ni X2. Okay, Y2 kat mana? Contoh kat sini lah Y2. Okay. So now kita tengok yang atas ni balik. Okay, kita tengok. Okay, X approach 2 from the left. X approach 2 from the left. Dapat apa? Dapat negative infinity. So now 2 kat tengah ni. So dia approach 2. Okay. Dapat negative infinity. Maksudnya dia apa? Dia ke bawah. Sebab bawah ni negative infinity. And then untuk from the right, X approach 2 from the right, dia dapat positive infinity. So from the right daripada kanan ni. Okay. Kita akan ambil yang atas ni lah. Sebab dia ada approach positive infinity. So ini bentuk graf dia lah. And graf rational pun selalu macam ni lah. Dia akan ada atas bawah. Dia takkan ada sebelah-sebelah. Selalunya atas bawah. Okay. Okay, next kita tengok sikit soalan yang apa yang dalam buku ni. Soalan yang dalam buku. Yang soalan partial. Okay, soalan partial example 7 tadi. Example 7. Alamak, example 7 ni panjang kan. Okay, tak apa, kita buat. Kita buat sikit example 7. Okay, masa ada lagi 10 minit je ni. Mana tadi ni? Okay. Now kita buat example 7. Okay, kita buat example 7. Okay. So given the function fx equal to negative x over 1 minus x plus 4. Okay. A, find the x and y intercept. Okay, macam biasalah nak dapatkan x intercept kita apa? Nak dapatkan x intercept kita assume okay y equal to 0. Okay. So untuk x intercept. Okay, kita assume y equal to 0 ataupun fx equal to 0 because y equal to fx. So kita akan buat ni lah. Equation kita semua ni kita akan samakan dengan kosong. So negative 1 over 1 minus x plus 4 equal to 0. So kita solve for x. So kita akan dapatlah x kita berapa? Kita akan dapat x equal to 4 over 5. Itu untuk x intercept. Y intercept kita akan assume ataupun kita let x equal to 0. Okay. X equal to 0. So dalam equation kita ni kita gantikan x tu dengan 0. So jadi f0 negative 0 over 1 minus 0 plus 4. So kita akan dapat apa? Dapat 4. Okay, so that means dia punya apa? Dia punya y intercept dia dekat mana? Dekat 0, 4. Sebab y dia sama dengan 4. Kalau x intercept tadi dekat mana? Koordinat dia 5 over 4 over 5 and then y dia 0. Okay. Ini koordinat dia. Kalau kita nak spesifikkan lah.
Kita nak spesifikkan. Sebab nanti kita nak lukis graf, kita nak kena ada koordinat dia. Okay, ni kita dah settle dah. Boleh? Okay, now question B. Question B, find the vertical asymptote and horizontal asymptotes. If any tu maksudnya kalau ada. Kalau tak ada, nanti kita tulis tak ada. Okay, selalunya ada lah sebab dia bagi. Okay, so nak dapatkan vertical asymptote dengan horizontal asymptote. Okay, untuk vertical, seperti biasa kita apa? Untuk vertical kita kena apa? Kena assume denominator dia equal to 0. Okay, vertical asymptote kita kena assume dia punya denominator equal to 0. Tapi kita punya functions ni, functions kita dia dalam bentuk ada plus. So kalau boleh kita kena tukar dalam bentuk rational form macam ni je. Tak boleh ada plus ni. Tak boleh ada plus. Kita kena buat contoh dia dalam bentuk 1 minus x. And then kita buat contoh lah 4 minus 5x. So, kita kena convert. Macam mana kita nak convert? Okay, kita kena modify kita punya equation kita ni. Modify equation kita. Sebab denominator sekarang ni bukan 1 minus x lagi. Contoh lah. Ataupun nak buat direct pun boleh, tak ada masalah. Nak buat 1 minus x pun boleh. Tak ada masalah. So kalau kita combine, kita multiplykan 4 ni dengan 1 minus x over 1 minus x. Okay. So bila kita solve this one, kita akan dapat berapa? Dapat yang saya tulis tadi lah. Dapat 4 minus 5x over 1 minus x. Okay. So denominator kita, okay, 1 minus x equal to 0. So x kita sama dengan apa? Sama dengan 1. So vertical ni nanti x dia akan sama dengan 1. Boleh? Lepas tu kita kena buat, kita dapatkan limit dia. Limit when x, okay, limit when x approach 1 from the left for this function. Function ni tadi apa? Okay, kita nak tengok value dia. Function mana? Kita boleh pakai dua-dua, boleh pakai. Kita nak pakai yang original function pun boleh, nak pakai yang modified ni pun boleh. Nak pakai yang original pun boleh. Nak guna yang 4 minus 5x over 1 minus x ni pun boleh. Dua-dua akan dapat jawapan. Saya ulang, guna dua-dua pun boleh. Okay. Contohlah kita nak guna yang mana? Kita nak guna yang kita modify ni. Okay. So kita dapat 4 minus 5x over 1 minus x. Okay. Seperti biasa kita gantikan value dalam ni. So kalau kita graph kita, line kita 1. So from the left, kita boleh pilih value yang daripada kiri. Contoh kita ambil value apa paling mudah? Kita ambil 0, betul? Ambil 0. So 4, 5 times 0, 1 minus 0. So value dia dapat apa? 4 over 1. 4 over 1 ni value dia negatif ke positif? Positif. Oh, positif kan? Kenapa lain sikit Sekejap saya tengok balik. So value dia apa? Value dia positif. Okay. Value dia positif. Ni from the left. And then, kalau from the right, tengok balik from the right. Kenapa dalam buku ni dia buat ni negatif Sekejap saya tengok balik. 4 minus 5x, 1 minus x equal to 1, betul? Okay, tak apa, kita proceed ni dulu. Dapat positif. Kalau limit when x approach 1 from the right, okay? From the right. From the right, kalau kita masukkan dalam equation kita, okay? So kita masukkan balik dalam kita punya apa? Dalam kita punya functions ni. So kita dapat apa? Sekejap. 4 minus 5x, 1 minus x, okay? So kita masukkan. Kita boleh pilih value yang lagi besar sebab dia from the right, kita boleh pilih 2 onwards. So 4, 5 times 2, and then 1 minus 2. So sini kita dapat apa? 4 times minus 10 jadi negative 6, and then negative 1. So dapat positif juga. Okay. So dapat positif juga. Okay, kita punya graph kita.
So dua-dua dapat positif ni. Okay, so dua-dua dapat positif. Betul, yang atas ni dapat positif juga. Okay, tak apa. Kita buat ni dulu. And then C. Okay, dah dapat dah asymptote vertical. Now kita dapatkan horizontal pula. Okay, for horizontal seperti biasa. Okay, kita kena buat apa? Limit when x approach positive infinity and negative infinity. For function 4 minus 5x over 1 minus x. Okay, so kita gantikan. Okay, divide both numerator and denominator with the higher degree of x. So kita dapat 4 over x and then 5 over x, 1 over x and x over x. Okay, so sini kalau kita tengok nanti kita akan solve lah. Kita akan solve. Okay, kita akan dapat apa? Kita akan dapat negative 5 over negative 1. Which is kita dapat apa? Dapat 5. Betul? 5. So horizontal ni dekat y equal to 5. Y equal to 5. Okay. So far ada soalan tak? Tak ada, sir. Tak ada soalan Okay. Tak ada soalan. Okay, next kita tengok kita punya apa? Kita punya C. Okay, C ni yang apa yang kita belajar sebelum ni. C, dia kata find the interval where the function increasing or decreasing. Find the function decreasing or increasing. So bila kita dapatkan function ni, okay, kita kena buat apa? Kita kena buat step 1 sampai step 6. Which is step 1 kita kena differentiate. Differentiate function mana ni? Kita boleh pilih. Nak differentiate functions yang pertama ni boleh, ataupun nak differentiate function yang kedua ni pun boleh. Okay? Nak differentiate mana-mana function pun boleh. Contohlah, dalam buku dia buat differentiate function ni. Tapi saya nak differentiate this function. Boleh tak? Boleh, boleh. Ini bentuk rational form, betul? Kita kena pakai apa? Kena pakai quotient. Quotient punya rule. So f prime x, bila kita differentiate dia, ingat lagi formula dia, formula apa? Formula gx time f prime x minus g prime x time fx over gx square. Okay, gx square. Okay, so yang mana ada kelas ke grup ni? Grup 10? Grup D ada kelas Tak ada, sir. Oh, tak ada kelas. Okay, tak ada kelas tak apa, saya ambil masa sikit lagi Kalau tidak saya baru nak rushing. Yang mana kalau ada kelas tu boleh left group dulu. Boleh left Google Meet ni, nanti saya share recording video kan insyaAllah. Okay. Tapi kalau tak ada kelas, boleh stay lah. Kita habiskan example ni dulu. Okay. So untuk C, kita nak kena differentiate. Sebab apa? Sebab, sekali lagi sebab kita punya function ni, this one adalah bentuk quotient. Okay. Quotient ataupun rational. So kita kena pakai rule yang atas ni lah. Okay. Ataupun kita nak differentiate yang ni pun boleh juga. Yang 4 minus 5x over 1 minus x. Differentiate yang mana-mana pun jawapan dia akan sama juga. Jawapan dia patut sama juga. Okay. Jawapan dia patut sama juga. Okay. So, let's say kita pakai pakai apa tadi? Okay, kita pakai nak differentiate this one. So, bila kita nak differentiate, cuba differentiate sekarang ni. Yang atas ni kita assume function f. Yang bawah ni kita assume function g. Okay, kita differentiate macam biasa. So cuba differentiate. Okay, kita differentiate. Kita buat kat mana yang luas sikit. Sepadam ni. Okay. Sekali lagi nak differentiate yang function ni pun boleh. Nak differentiate function yang original dia pun boleh. Jawapan dia akan sama juga. Okay. Jawapan dia akan sama. Okay. So bila kita differentiate, contohlah saya pakai yang ni Saya nak beza sikit daripada dalam buku tu.
Okay. So gx dia apa? So kita differentiate dia. Okay. Gx dia 1 minus x. Betul. 1 minus x. Lepas tu kita differentiate f prime ni. F ni kita differentiate. Differentiate negative x dapat negative 1. Okay. Lepas tu minus. Ikut formula atas tu minus. Minus g prime x. G prime tu apa? Differentiate yang bawah. So dapat negative 1. Lepas tu salin balik function f. F is negative x. And then divide by, okay, gx square. Gx is 1 minus x and then we square. Okay dah. 4 ni dah differentiate belum? Belum lagi differentiate 4. So now kita differentiate 4 dapat apa? Kosong. Betul. Dia asing kan? So kita simplify. Kita akan dapat negative 1 plus x and then minus x over 1 minus x square. This one boleh cancel. So kita dapat negative 1 minus x square. Ini dia punya apa? Dia punya step yang f prime x. Semua dapat ni. Kalau awak differentiate this function pun dapat value yang sama juga. Boleh Boleh, sir. Okay. Now kita dah differentiate. Next step kita kena buat apa? Kita dapatkan dia punya critical value. Okay, critical value ni step 2 pula. Okay, sebab ni nak dapatkan increasing dengan decreasing. Okay, so kita dapatkan critical value. Apa yang kita buat, denominator ni kita apa? Kita samakan dengan kosong kan. Okay, kita dapatkan dia punya apa? Critical value dia seperti biasa. Okay, so 1 minus x square equal to 0. So x equal to 1. Okay, so bila dapat critical value ni apa kita buat? Kita buat table pula. Kita buat table. So kita buat table. Dapatkan step 3 critical line dia. Okay, so interval dia dah apa? Daripada negative infinity to 1. And then another interval from 1 to positive infinity. Okay, so test value kita boleh pilih lah. Let's say 0 and then ni 2. Okay, so bila kita test value, dua-dua dapat apa? Dua-dua dapat negatif. Betul? So dapat negatif. So bila negatif, okay, so negatif ni dia increasing ke decreasing? Decreasing. Decreasing. Therefore, okay, decreasing punya interval. Okay, dia punya interval dia apa? Negative infinity to 1. Satu lagi, 1 to positive infinity. Dia decrease saja, dia tak ada menaik. Okay, and then untuk yang increasing, awak tulis no increasing. Ataupun awak tulis increasing tu does not exist pun boleh, ataupun awak tulis not none pun boleh. Tak ada masalah. Ataupun tulis no increasing interval pun dah betul lah. Boleh? Boleh sir. Boleh Okey, kalau boleh alhamdulillah. Okey, so dia dua-dua decrease tadi kan? Dua-dua decrease. Okey, so next yang C tu kita dah siap dah. No, kita buat D pula. D tu interval. Interval where the function concave up and concave down. Maksudnya kita buat apa? Step 7 until step 11. Kita kena buatkan dia punya apa? Second derivative pula. Differentiate untuk kali kedua. Okey, saya padam sekejap. So maksudnya apa? Kita nak differentiate mana? Differentiate functions ni. Differentiate this function f x ni. Okay. So kita nak dapatkan f ni kita boleh modify. Nak mudah dia kita buat dalam bentuk
naik atas 1 minus X power of negative 2, betul? Ini nak mudah dia lah. Okay. So kalau F double prime, differentiate dia jadi apa? Jadi 2, 1 minus X power of negative 3. Lepas tu multiply dengan negatif 1 dalam dia. Okay. So kita patut dapat berapa ni? Dia punya F double prime dia. F double prime dia patutnya kita dapat negatif 2, 1 minus X power of negative 3. Okay. Ataupun kita buat turun tu, kuasa tu akan jadi positif. Boleh? Boleh ni? Boleh Saya tunjuk Boleh, sekali sir. Okay. And then kita nak dapatkan dia punya apa? Dia punya interval ni. Nak dapatkan dia punya interval dengan test value seperti biasa, kita ambil denominator ni, kita assume equal to 0. Okay, kita assume equal to 0. Okay, so from here we get, okay, 1 minus X power of 3. Okay, kita padam ni. Okay, next step, 1 minus X power of 3 equal to 0. So X equal to 1. So bila dapat X equal to 1, apa kita buat? Kita nak buat table ni. Table tapi table for second derivative. Table for second derivative. Okay. So table for second derivative ni kita tahu dia punya limit dia, range dia. Okay. Sama juga. Okay. So second derivative masuk dekat dalam second derivative punya value dia. Second derivative punya value. So berapa dapat dia punya ni sign dia? Okay, saya tukar yang tu. Okay, cuba dapatkan sign dia. Yang negatif infinity tu sign dia negatif. Yang positif infinity tu sign dia positif. Positif, negatif, positif. Sama Okay, so maksudnya apa? Dia concave up. Concave up. Therefore, concave up. Tengok balik. Concave up, dia punya range apa? 1 to positive infinity. Concave down, yang negatif, which is negative infinity to 1. Okay. Negative infinity to 1. Okay. So next questions, kita dapat dah dia punya apa? Concave up and concave down. Now kita dapatkan dia punya apa? Inflection points kalau ada. Inflection points kalau ada kan. So nak dapatkan inflection point, kita masukkan dalam equation kita tadi. Equation mana ni? Equations yang x equal to 1 tu dalam function fx. Okay. Dalam function fx. So saya buat kat sini. Padam sekejap. Okay. So untuk inflection point E, keluar pula. Okay. So inflection point kita masuk dalam function. Dia basically x naught dengan fx naught. Itu dia punya point dia. So kita masukkan dalam function fx kita. Fx kita apa function dia? Okay. Fx kita tadi kita boleh ikut soalan negatif x over 1 minus x plus 4. Ataupun kita nak pakai yang 4 minus 5x ni pun boleh juga. Okay. So kalau x kita apa tadi? X equal to 1. So negatif 1, 1 minus 1 plus 4. Okay. So kat sini kita tengok dia jadi apa? Dia jadi undefined, betul? Dia jadi math error. Math error. So bila dia jadi error, okay, maksudnya apa? Maksudnya apa? Dia punya inflection point tu undefined. Dia does not exist. Okay, therefore inflection point
does not exist. Okay, ataupun awak boleh sebut kataan paling simple sekali, no inflection point. Okay, so you can say that no inflection point. Boleh? No inflection point. Okay, so using all the information from A to E, sketch the graph of fx. Sketch the graph of fx. Okay, sketch the graph of fx. So now kita nak tengok, nak lukis graf dia. Nak lukis graf dia, okay, tu lah, sekejap je. Balik. So kita nak lukis graf, kat mana? Okay, so nak lukis graf, kita kena ada point apa? Point yang dia punya apa? Dia punya asymptote dia. Asymptote vertical dia tadi dekat x equal to 1. Untuk yang horizontal, y equal to 5. Okay, so kita nak lukis graf dia. Okay, ni x equal to 1. Yang ni dekat 5. So kita buat line dia. Okay. So kita tengok tadi balik, kita buat untuk yang kita punya limit tadi, saya dah padam dah. Okay, kita tengok when x approach 1, okay, when x approach 1 from the right. From the right maksudnya dia pergi ke positif. So kalau positif dia turun ke bawah ke, dia naik ke atas? Kalau dia positif, dia turun ke bawah ke dia naik ke atas. Okay, so kita pakai yang naik ke atas. Yang naik ke atas. Okay. And then when x approach 1 from negative, from the left. From the left tadi kita dapat apa? Kita dapat positif, betul yang kita buat. Kita dapat positif. Okay. Kita dapat positif. So bila kita dapat positif, okay, from the left. Maksudnya dia pun naik ke atas juga. Macam mana dapat positif tadi? Kita check balik. Okay, patutnya dia naik macam ni juga, graf dia. Okay, play graf macam ni. Okay, so kita check balik, betul tak tadi kita buat tu? Yang when x approach 1, okay, limit when x approach 1 from the left. Okay, untuk 4 minus 5 x, 1 minus x. Kat mana kita salah tadi ya? Okay, kita ambil tadi value apa? Kita ambil value kosong kan? Kita ambil value kosong. Kita ambil value kosong. Okay, kita ambil value kosong, kita masuk dalam ni. 4 minus 0. 1 minus 0 dapat 4. Betul lah positive infinity. Kalau kita ambil value lain, kalau kita ambil negative 1. Contoh. Okay, kita ambil negative 1, masuk dalam tu. Okay, masuk dalam ni pun kita akan dapat 4 plus. Plus dapat positif juga. Macam mana dalam buku dapat negative infinity Kita tengok balik sekejap. Okay, concave down betul dia punya ni. Concave down negative infinity to 1. Concave up okay, yang lain tadi semua dapat positive infinity tadi. Okay, kalau kita masuk dalam function ni dapat sama juga ke? Sama sir. Sama juga kalau kita masuk dalam function yang 1 over ni. Kita tukar sekejap. Kenapa dapat lain Negative x. Dia tadi masuk 1, 0, 1. Okay, dapat juga kan, sama juga. Patutnya akan dapat sama value dia.
Kenapa dia dapat lain yang ni untuk x approach 1 from the left? Hmm. Okey, tak apa, nanti saya check balik dengan Mr. Teo yang buat buku ni. Okey, dengan Mr. Teo. Kalau online tu dapat jawapan buku yang online sama tak? Sekejap saya tengok check online. Topical guide. Sekejap. Ada yang dapat yang negatif tak? Yang lain? Dapat positif kan? Okey. Yang ni nanti saya check balik dengan dengan yang Mr. Teo yang buat buku ni. Yang buat buku ni kan, kenapa dia dapat positif, dapat negatif infinity. Okey, patutnya memang dapat positif lah ni. Patutnya dapat positif infinity. So bila dapat positif infinity, dia dapat graf dia yang macam saya lukis ni tadi. Dapat graf yang saya lukis. Tapi kalau saya lukis ni patutnya dia dapat dua-dua concave up, tak ada concave down kan. Okey, tak ada concave up, tak ada concave down. Okey. Tapi tak apa, saya check dulu ni dulu. Saya check balik soalan ni. Saya check balik soalan ni dengan yang Mr. Teo yang buat buku ni, insya-Allah. And then kalau saya tak dapat saya lupa bagi tahu waktu nak remind saya pasal solution untuk yang limit when x approach 1 ni from the left ni. Boleh? So basically step dia sama juga macam ni lah. Bila nak lukis graf, okey, lepas tu letak dia punya x axis, dia punya y axis dia. Okay, cuma saya nak kena tengok kenapa tak dapat positif infinity ni. Okay, when x approach 1 from the left. Okay, cara dia betul dah. Cuba kita tengok. Kalau value dia dekat dengan, betul-betul dekat dengan 1, betul tak value dia dulu? Contoh kita ambil x equal to 0.0005. Contoh lah. 00 ataupun 99995. Sekejap, cuba. Okey, saya dah dapat jawapan dia. Okey, untuk yang ni, kita tak boleh ambil value dia kosong. Kita tak boleh ambil value dia kosong, kita kena ambil value lain. Okey, kita kena ambil value lain. Okey, tadi kan saya dah buat ada table dia. Okey, tadi dia dah buat ada table dia. Mana tadi, mana saya punya pen? Okey. Okey, kita tengok balik. Okey, limit when x approach 1 from the left. Okay, for functions today just now we have 4 minus 5x over 1 minus x. Okay, saya kata tadi kita boleh ambil when x approach 1 from the left. Okay, kita kena ambil value yang dekat-dekat dengan 1. Contohlah kita nak ambil value value kalau boleh jangan ambil kosong. Okay, kita ambil value yang lain yang value betul-betul dekat dengan 1 ni. Dekat dengan 1. Contoh value dekat dengan 1 adalah 0.9999.
Dia approach 1 tak? Dia approach 1, dia dekat dengan 1 dah. Tapi dia bukan lagi 1, betul? Dia bukan lagi 1. So kita masukkan dalam equation kita ni for untuk soalan ni jadi special case. Soalan ni saya tak perlu buat macam ni. Okay, for 5 times 0.9999 and then over 1 minus 0.99999 ni. Okay. So, cuba kita dapatkan berapa value dia. Value yang sangat besar kita akan dapat. Value dia akan dapat value yang sangat besar. So 5 times 0. Ini 91 cukup. Okey, 4. So dapat negatif, value dia besar. That's why dia dapat negatif infinity ni. Dia dapat negatif infinity. So untuk yang ni dia special, dia tak boleh pakai yang kosong tu. Dia tak boleh pakai integer. Ya betul. So yang betul ni adalah negatif infinity. So tolong betulkan dia negatif infinity, dia bukan positif infinity. So bila dia negatif infinity, when x approach 1, dia akan ke bawah lah dia punya graf dia. Graf dia akan ke bawah. Graf dia akan ke bawah. Ya. Boleh? So nanti tolong redo balik example ni. Tolong redo all this example. Lepas tu boleh cuba buat tutorial 15. Okay. Tutorial 15 nanti saya akan send kat group WhatsApp. Dan juga untuk kita punya attendance sekali saya akan share dekat group WhatsApp. Okay. So I think that's all for today. Okay. Thanks for your cooperation. And sorry tadi ada masalah internet dan lambat sikit start. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam.